A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua Dewan Kerajaan Pembangkang, seterusnya seluruh ahli yang bersidang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat bersidang saya ucapkan kepada anda semua. Maka merujuk terus kepada pertikaian di meja perwakilan kerajaan penuntut hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kata mereka, kenapa hari ini kita tidak akan mendedahkan rekod jenayah seksual bekas banduan seksual ini? Katanya hari ini mereka melihat kepada apabila kita dedahkan Tuan Yang di-Pertua, maka akan mengubah dan meletakkan stigma negatif masyarakat semakin menebal Tuan Yang di-Pertua dalam kalangan untuk bekas banduan seksual ini. Masalahnya Tuan Yang di-Pertua, kalau kita lihat kembali apakah matlamat akhir mereka yang ditetapkan oleh kerajaan pembuka untuk melihat kepada memudahkan bekas banduan seksual ini untuk kembali kepada masyarakat. Namun sedar ataupun tidak, dalam mekanisme mereka Tuan Yang di-Pertua tidak pernah pun mereka tunjukkan bagaimanakah keadaan ini mampu mencapai matlamat akhir secepatnya. Tidak pernah. Kerana apa? Hari ini kita tidak dedahkan pun Tuan Yang di-Pertua. Apabila orang tu keluar penjara saja, sudah ada stigma masyarakat. Jadi bagaimanakah Tuan Yang di-Pertua hari ini mekanisme ini boleh mereka ceritakan untuk kita kembalikan bekas banduan ini ke pangkuan masyarakat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini tidak pernah ditunjukkan baik Datuk Effendi kepada yang ke sana Tuan Yang di-Pertua, tidak pernah diceritakan. Dan mereka juga Tuan Yang di-Pertua Dewan menafikan hari ini bekas-bekas banduan tidak dapat kerja. Kasihan mereka Tuan Yang di-Pertua Dewan dek kerana sikap negatif mereka tidak pernah memandang usaha-usaha kerajaan. Contoh Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyediakan peluang 20,000 pekerjaan untuk khas bekas banduan Tuan Yang di-Pertua melalui pusat latihan mara Tuan Yang di-Pertua untuk bekas-bekas banduan. Apakah masalah mereka Tuan Yang di-Pertua apabila kerajaan menyediakan 20,000 untuk pekerjaan jenis petani, pekebun dan juga kemahiran seni yang telah pun diasah kepada bekas banduan seksual itu di dalam penjara suatu masa ketika dulu Tuan Yang di-Pertua. Dan hari ini kerajaan penuntut berbicara tentang suhakam, kata mereka 70% memandang diskriminasi terhadap bekas banduan. Masalah Tuan Yang di-Pertua, mereka bercerita tentang bekas banduan. Hari ini kita nak lihat banduan jenis apa yang melakukan kesalahan jenis apa. Banduan ni banyak Tuan Yang di-Pertua. 70% yang anda ceritakan ini Tuan Yang di-Pertua tidak pernah pun merujuk terus kepada stigma negatif atau pandangan negatif terhadap banduan seksual Tuan Yang di-Pertua Dewan. Debatan terus kedua-dua meja kerajaan pembuka dan juga pembangkang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan hari ini di meja pembangkang penuntut Tuan Yang di-Pertua Dewan, pembangkang pembuka, mereka bercerita tentang mekanisme dan juga apakah sebab kenapa kita perlu untuk mendedahkan rekod jenayah seksual ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan apa yang menjadi lebih baik di meja perwakilan pembangkang penuntut Tuan Yang di-Pertua Dewan, kami akan ceritakan kepada anda secara lebih jelas Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jika kita dedahkan rekod jenayah seksual bekas banduan seksual ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita tidak akan juga menafikan hak untuk asasi manusia. Kepada siapa Tuan Yang di-Pertua? Hak kepada majikan untuk mengetahui masalah pekerja mereka. Kerana apa? Ada dalam akta pekerja dan juga majikan yang memperuntukkan kena tahu Tuan Yang di-Pertua apakah rekod lampau di perwakilan di bekas-bekas banduan ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan juga tidak akan menafikan juga Tuan Yang di-Pertua matlamat Datuk Effendi untuk memulihkan kembali pangkuan masyarakat terhadap banduan seksual. Apakah cadangan mekanisme di meja perwakilan kerajaan pembangkang penuntut hari ini? Saya akan jelaskan selepas celahan Datuk Effendi. Yang berhormat, kenapa harus kerajaan sahaja yang sediakan peluang pekerjaan, bukan masyarakat seperti sektor swasta dan sebagainya? Datuk Effendi, jangan bersikap spekulatif lagi. Masalahnya saya nak bertanya pada anda, ada ataupun tidak peluang yang diturutkan kepada bekas banduan? Kalau kerajaan atau swasta ke Tuan Yang di-Pertua, ada ataupun peluang-peluang diberikan untuk menafikan kes perwakilan kerajaan pembuka penuntut yang mengatakan hari ini stigma masyarakat tidak menerima bekas banduan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi, Datuk Yasir, hari ini saya akan ceritakan kepada anda untuk mencapai sebenarnya matlamat akhir untuk memulihkan kepangkuan masyarakat bekas banduan seksual ini, sebenarnya kita perlukan mekanisme baru Tuan Yang di-Pertua apabila kita dedahkan. Contoh, anda semua sudah mengetahui rupanya bekas-bekas banduan ada IC berwarna coklat. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan hari ini kita letakkan satu pembaharuan. Kenapa kita boleh bezakan bekas banduan seksual ini untuk letakkan warna yang berlainan untuk bekas banduan seksual ini Tuan Yang di-Pertua. Apa warna yang kami cadangkan? Warna pink ataupun merah jambu. Anda semua tahulah sebab apa Tuan Yang di-Pertua. Dan perkara ini Tuan Yang di-Pertua, rasa
sebenarnya mudah kerana kita nak membanding beza Tuan Dipertua Dewan dan juga memudahkan apakah sebenarnya masalah untuk kita dedahkan ini supaya ianya akan menjadi perkara yang positif. Dan perkara kedua Tuan Dipertua Dewan, selepas kita ada kad pengenalan yang mempunyai chip berwarna pink ini Tuan Dipertua Dewan, kita perlu wujudkan juga seperti yang ada dalam model Amerika Syarikat dan juga Australia yang apa mewujudkan pangkalan data semak jenayah seksual khas untuk mereka ini Tuan Dipertua Dewan. Kenapa kita berkata sedemikian? Untuk kita tidak menafikan hak majikan dan juga masyarakat sekeliling individu bekas banduan ini Tuan Dipertua. Mereka ini berhak untuk mengambil tahu tentang rekod jenayah bekas seksual ini Tuan Dipertua Dewan. Dan kami letakkan satu frasa khas untuk menyatakan Tuan Dipertua mekanisme kawalan supaya apa hari ini bekas banduan seksual ini boleh kembali kepada pangkuan masyarakat. Contoh, untuk kita ketahui ataupun untuk menyemak majikan ataupun bekas banduan ini Tuan Dipertua, majikan ataupun masyarakat di sekeliling bekas banduan ini boleh membuatkan satu surat rayuan Tuan Dipertua Dewan dan perlu disertai oleh bekas banduan seksual ini Tuan Dipertua untuk merujuk dalam pangkalan data yang kita wujudkan untuk semak semula rekod ini Tuan Dipertua Dewan. Dan perkara kedua, perlu juga akhirnya kita akan letakkan satu keluarkan surat ahli janji yang mana ditandatangani oleh bekas banduan untuk tidak lagi melanggar Tuan Dipertua Dewan ataupun melakukan kesalahan yang sama yang akhirnya Tuan Dipertua Dewan matlamat yang kita Datuk ceritakan sebentar tadi untuk kembali kepada kepangkuan masyarakat boleh untuk diterima. Sebab apa, kalau kita buat surat aku janji ini Tuan Dipertua, ada tindakan-tindakan yang boleh dikenakan apabila masyarakat memberikan kepercayaan kepada bekas banduan seksual ini Tuan Dipertua. Dan ketiga, ianya yang paling penting, tidak pernah menafikan hak asasi manusia terhadap majikan yang ingin mengetahui tentang pekerjanya dan juga masyarakat sekeliling yang nak mengetahui tentang banduan Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka secara konklusinya mudah, kami ceritakan berbanding meja pembuka pada hari ini Tuan Dipertua tampil dengan satu mekanisme baru apabila kita nak dedahkan macam mana Tuan Yang Dipertua Dewan dan lebih dekat dengan hati anda sebab kita orang Malaysia Tuan Dipertua Dewan, dan mencapai matlamat akhir Datuk Effendi untuk memulihkan bekas banduan ini apabila kita keluarkan surat aku janji untuk tidak lagi melanggar dan melakukan seksual Tuan Dipertua, akhirnya mendekatkan keadaan banduan kepada masyarakat Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka walaupun saya bukan bekas banduan seksual Tuan Yang Dipertua Dewan, tapi saya masih mahu Tuan Yang Dipertua untuk menerima stigma yang positif, bukan stigma negatif Datuk di sana. Maka Tuan Yang Dipertua mohon usul pada hari ini tolak keluar Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Dipertua. Kerajaan Pembangkang buka tutup. Sekali Dewan sekalian selamat bersidang kesemuanya. Tuan Dipertua, saya berasa kecewa dan sedih sebab hari ini keselamatan saya akan tergugat dengan adanya tidak mendedahkan rekod jenayah bekas banduan seksual ini. Pertamanya, saya bertanya kepada pihak kerajaan hari ini. Pertama, apa relevannya untuk anda melindungi bekas banduan seksual tersebut Tuan Dipertua? Kerana mereka telah mencabuli hak asasi manusia sebelum mereka masuk ke dalam penjara Tuan Dipertua. Tidak diceritakan di hujung sana. Kedua, sekarang Tuan Dipertua, bagaimana untuk anda tidak mendedahkan, bagaimana untuk anda tahu bekas banduan seksual ini adalah bekas dan telah melakukan jenayah-jenayah seksual Tuan Dipertua, seperti apabila mereka hendak mendapat kerja dan sebagainya. Kerana apabila anda bermain kalau-kalau ini yang ke hujung sana bermain kalau juga. Sebab kalau dia kata kalau ada perogol dalam rumah saya Tuan Dipertua, hanya saya nak cerita kepada anda, kalau perogol itu Tuan Dipertua telah mengulangi kesilapan beliau, bagaimana untuk anda tahu sekiranya tidak didedahkan rekod jenayah seksual Tuan Dipertua? Anda tak boleh nak bermain kalau. Saya ulang kalau tersebut. Saya bercerita kepada anda tentang kes di meja kerajaan pembuka dan pembangkang. Sedar ataupun tidak, kes kerajaan pembuka ini terbahagi kepada 7. Dah lama saya tak buat kesan-kesan yang jadi Dipertua. Pertama, mereka tidak akan mendedahkan sebab takut dipandang serong masyarakat. Itu hanyalah spekulasi semata-mata. Kedua, tidak akan mendedahkan sebab akan mudah kembali kepada masyarakat. Ketiga, tidak mahu ada diskriminasi. Yang keempat, untuk keadilan dan hak asasi individu. Yang kelima, diberi peluang kedua. Dan akhir sekali, telah menerima hukuman yang cukup setimpal. Hari ini Tuan Dipertua, apabila beliau bercerita kepada kita tentang takut dipandang serong masyarakat, bagaimana untuk ada mengukur pandangan masyarakat secara umum hari ini Tuan Dipertua? Sebab kalau hari ini saya kata perogol tu tak ada memberi masalah pada saya, jadi saya tak akan pandang serong pada beliau. Tapi tiba-tiba Hausan kata dia mengganggu gugat hak
individu beliau sebagai seorang masyarakat Tuan Dipertua. Jadi anda tak boleh nak ukur semua masyarakat mampu untuk menerima jika rekod ini tidak didedahkan Tuan Yang Dipertua. Sekarang Tuan Dipertua, apabila beliau menceritakan kepada kita tentang mendapat hukuman yang setimpal, maksudnya Tuan Yang Dipertua, kalau bekas banduan seksual itu telah mendapat hukuman setimpal, tak apalah untuk kita dedahkan. Sebab apa? Sebab banduan yang biasa ini Tuan Dipertua, walaupun telah mendapat hukuman yang setimpal, namun warna kad pengenalannya telah berada jalur coklat Tuan Yang Dipertua. Itu dedah Tuan Dipertua. Walaupun dah dapat hukuman yang setimpal, namun warna kad pengenalan tetap bertukar warna coklat Tuan Dipertua. Jadi apa relevannya untuk anda katakan diskriminasi ataupun tidak ini Tuan Yang Dipertua? Seterusnya Tuan Dipertua bercerita tentang apabila mereka ingin bercerita tentang majikan dan sebagainya Tuan Dipertua. Sekarang ini apabila kita bercerita tentang bekas banduan seksual ini Tuan Yang Dipertua, apabila ingin mendapat satu pekerjaan, ia perlu untuk diberitahu kepada majikan. Sebab itu kami tampil dengan mekanisme kami yang bercerita kepada anda tentang prosedur-prosedur untuk mendapatkan rekod jenayah. Dan ada surat aku janji daripada banduan ini Tuan Dipertua yang akan menceritakan beliau berjanji tidak akan mengulangi kesilapan itu lagi, sehingga akan didenda sekiranya mengulangi kesilapan tersebut Tuan Yang Dipertua. Kita terus bergerak kepada yang kedua di hujung sana. Silakan Datuk, anda masih tak cerita lagi bagaimana warna pink dan juga surat perjanjian mampu untuk menyelesaikan stigma. Jawab. Tuan Yang Dipertua, hari ini apabila kami telah menampilkan kepada anda tentang mekanisme warna pink dan sebagainya ini, apabila kami ceritakan akan menyelesaikan masalah tentang surat aku janji ini Tuan Yang Dipertua. Contohnya, apabila surat aku janji ini telah ditandatangani oleh bekas banduan ini Tuan Yang Dipertua, ia akan memberikan impak kepada masyarakat untuk menerima dan keyakinan masyarakat akan bertambah. Sebab apabila surat aku janji ini ditandatangani, beliau bercerita, saya tidak akan mengulangi, saya tidak akan merogol mana-mana wanita lagi Tuan Yang Dipertua. Maka itu membuktikan kepada masyarakat yang mereka yakin untuk menerima kembali bekas banduan ini. Tapi apa yang berlaku jika kita tidak akan dedahkan? Semua masyarakat hari Tuan Dipertua akan bertindak spekulasi. Dia adalah bekas banduan kot, dia adalah bekas banduan kot. Jadi semua akan diskriminasi antara satu sama lain Tuan Yang Dipertua. Jadi hari ini Tuan Dipertua bertindak kepada meja penutup di hujung sana. Beliau telah membukakan kes baru, iaitu sebanyak 5 kes Tuan Dipertua. Tidak akan mendedahkan sebab paling diskriminasinya bekas banduan jenayah seksual. Yang kedua, tidak mahu dedahkan sebab ingin membela hak banduan. Yang ketiga, tidak mahu mendedahkan sebab ingin membela hak keluarga. Yang keempat, ada program pembangunan dalam penjara Tuan Dipertua. Dan akhir sekali, tak mahu mendedahkan kerana tidak dapat menggunakan kemahiran yang diadakan dalam penjara kepada masyarakat Tuan Dipertua. 5 kes ini Tuan Dipertua sebenarnya tidak ada rangkuman. Sebab apa? Lanjutan kes yang dibawa oleh kerajaan penutup sama seperti kerajaan pembuka, yakni adalah berkaitan dengan stigma masyarakat Tuan Yang Dipertua. Saya tak nampak kelima-lima kes yang mereka ceritakan hari ini Tuan Yang Dipertua mendapat mencapai matlamat seperti yang diceritakan oleh kerajaan pembuka di hujung sana Tuan Dipertua. Hari ini apa yang membuatkan kami lebih baik dan lebih bijak berbanding pembangkang pembuka hari ini? Kami telah memberikan anda satu mekanisme yang cukup jelas apabila kami telah menceritakan kepada anda tentang lebih spesifiknya. Apabila kita meletakkan kad pengenalan berjalur pink kerana ada jalur coklat untuk banduan-banduan biasa, dan jenayah seksual ini berwarna merah jambu. Sebab anda tahu kenapa. Dan apabila kita meletakkan kad pengenalan ini, ada pangkalan data. Sebab apa ada pangkalan data Tuan Dipertua? Apabila ada pangkalan data, apabila kad pengenalan ini kita tunjukkan Tuan Dipertua kepada majikan yang ingin tahu Tuan Dipertua, akan di-scan dengan izin Tuan Dipertua, akan di-scan untuk melihat apakah rekod jenayah sebenarnya dilakukan, liwat atau sebagainya Tuan Dipertua. Itu yang perlu dikenapasi untuk pangkalan data ini Tuan Dipertua. Seterusnya Tuan Dipertua, apabila telah adanya kedua mekanisme ini, kami tambah dengan penafian kes, iaitu tentang surat aku janji ini Tuan Dipertua yang meletakkan tanda tangan bekas banduan jenayah seksual tidak akan mengulangi kesilapan beliau yang akhirnya memberi keyakinan kepada masyarakat Tuan Dipertua. Secara rangkuman dan rumusnya Tuan Dipertua, hari ini kami telah bertindak sebagai kerajaan pembangkang penutup yang lebih bijak untuk menceritakan kepada anda tentang mekanisme. Mengapa kami ingin mendedahkan rekod jenayah seksual bekas banduan seksual? Kerana apa? Kerana ingin menjaga matlamat yang ditunjukkan oleh kerajaan di hujung sana, sama untuk menjaga hak asasi masyarakat Tuan Yang Dipertua, yang membolehkan masyarakat yakin terhadap bekas banduan jenayah seksual ini Tuan Dipertua. Jadi dengan sedikit Tuan Dipertua, saya memohon agar usut ini keluar Dewan dan tolonglah dedahkan rekod jenayah ini Tuan Dipertua.
apa? Kerana apa? Saya takut keselamatan saya pada seorang lelaki dicampur.